Every time bila saya tengok balik gambar-gambar lama saya ni, saya ada satu wish yang time machine tu sebenarnya memang betul-betul wujud. Dan kalau boleh saya nak balik ke masa lepas, masa saya ambil gambar tu, dan saya nak tengok diri saya sendiri masa tu, macam mana saya struggle. Saya takkan tolong ataupun kasih nasihat pada diri saya yang muda masa tu, tapi saya nak tengok je gelagat saya masa saya tengah struggle tu. Pasal bagi saya, masa saya tengah struggle tu, itu adalah satu pengalaman yang betul-betul berharga bagi saya, satu memory yang indah. Masa tu saya ni diibaratkan orang yang tak pandai berenang. Kita campak dia dekat tengah-tengah laut masa laut tengah bergelora. Macam itulah saya masa tu. First time saya buat, kalau saya kayuh daripada KL ke Melaka for example, kalau apa-apa jadi mungkin saya boleh call kawan saya ataupun saya boleh ambil bas untuk balik ke KL. Tapi masa tu saya dekat China, masuk ke tempat terpencil, mengayuh ke arah Lower Himalaya, satu pengalaman pun tak ada. Okay, so sambung cerita daripada video saya minggu lepas. Lepas dah 8 hari saya stuck dekat Chengdu, hari-hari kasih alasan yang sama, saya akhirnya mengayuh keluar daripada Chengdu. Zaman tu saya tak pakai smartphone, internet pun tak ada. Jadi saya cuma guna peta yang detail untuk wilayah Sichuan dengan Tibet yang saya beli dekat satu kedai buku dekat Chengdu. First time saya kayuh basikal bawa barang, masa tu saya bawa barang-barang lebih kurang 25 kg. Saya habiskan masa lebih kurang sejam untuk kayuh keluar daripada Chengdu. Inilah rupa gambar basikal saya masa hari pertama saya mengayuh dalam hidup saya. Kalau kita tengok balik gambar ni, saya tak pandai pun macam mana nak ikat bag-bag saya tu dekat atas basikal. Saya cuma beli tali biasa dan saya ikat je bag-bag saya tu macam ikat tali kasut. So masa tu selang beberapa minit saya mengayuh, barang-barang saya semua jatuh, bag saya semua jatuh dekat jalan. Saya rasa betul-betul malu masa tu pasal semua orang pun nampak, semua orang pun pandang. Lepas tu saya letak balik barang-barang saya tu dekat atas basikal, saya ikat balik, saya kayuh lagi. 5 minit, 10 minit lepas tu barang-barang saya semua jatuh lagi dekat jalan. Dan benda ni berlaku berkali-kali dalam sehari. Dan kadang-kadang saya rasa macam nak give up dah disebabkan benda tu je. Masa tu saya tak pandai pun lagi macam mana nak balancekan berat antara kiri dengan kanan barang-barang saya tu. Nak dipendekkan cerita, hari pertama saya mengayuh tu dah dalam 70 hingga ke 80 km saya mengayuh tu. Masa tu saya rasa belakang saya sakit, saya rasa betul-betul penat kerana badan saya tak biasa lagi kayuh basikal long distance masa tu. Hari yang kedua pun sama juga, saya mengayuh lebih kurang 80 hingga ke 100 km lebih kurang. Dan saya sampai ke satu tempat ni, nama dia Ya'an. Dan dekat situ saya rest selama 2 hari kerana saya jumpa seorang budak lokal, betul-betul baik budak ni. Nama dia Hai Yang. Dia ni university student dan dia jumpa saya, dia betul-betul nak buat kawan dengan saya kerana dia nak belajar bahasa Inggeris. Jadi dia cuba untuk speaking dengan saya dan masa tu pun saya cuba belajar bahasa Cina daripada dia. Dan itulah 2 hari yang pertama yang senang bagi saya. Lepas daripada tu, saya dah mula struggle. Imagine saya start kayuh daripada bandar Chengdu dengan altitude dia lebih kurang dalam 500 hingga ke 800 meter. Dan saya masa tu mengayuh ke arah Tibet yang altitude dia lebih kurang 5,000 meter. Jadi lepas daripada Ya'an tu, lepas 2 hari saya mengayuh tu, hari yang ketiga saya punya climb to start. Bila saya dah start kayuh naik bukit, memang the whole day saya akan kayuh naik bukit je. Daripada pagi sampailah ke petang dan saya betul-betul penat masa tu. Saya tak pernah buat tapi kalau macam katakanlah kalau kita kayuh basikal kosong, basikal road bike daripada Genting Sempah nak naik ke Genting, saya tak tahu berapa lama, katakanlah kita naik 2 jam ataupun 3 jam nak sampai kat Genting. Imagine daripada Ya'an tu saya nak sampai ke Tibet mengambil masa 11 hari dan semua 11 hari tu semua climb. Dan masa itulah saya betul-betul struggle, masa itulah saya rasa macam menyesal pada nak buat benda ni dan saya rasa macam mana saya nak teruskan perjalanan saya ni. Kerana setiap hari daripada pagi sampai ke petang saya akan kayuh cuma naik bukit, tak pernah flat, tak pernah turun. Dan saya ingat lagi pada hari kedua saya climb ataupun hari ketiga, saya stop tepi jalan. Ada satu kedai tepi jalan jual makanan. Dan saya order air dekat kedai tu dan saya order lunch. Masa saya duduk seorang-seorang, masa saya makan, masa saya minum tu, saya dah terlalu penat, saya dah terlalu exhausted. Masa tu saya nangis dan saya nangis macam seorang baby. Kerana saya rasa
kenapa susah sangat journey saya ni. Saya sebenarnya nak pergi melihat dunia je, tapi saya rasa macam struggle sangat masa tu. Dan saya ingat lagi pada masa tu, saya sebenarnya banyak bercakap dengan diri sendiri. Saya banyak monolog. Macam ada dua karakter dekat dalam fikiran saya ni, dan dia selalu berlawan-lawan. Saya sendiri akan bertanya kenapa saya buat semua ni, dan saya sendiri juga akan jawab. Saya akan cuba untuk menenangkan diri saya. Dan dua karakter dalam fikiran saya ni pun selalu berlawan-lawan masa saya tengah mendaki naik bukit. Satu karakter akan cakap dekat diri saya, stop, saya dah tak larat, berhenti. Dan satu lagi karakter dalam diri saya akan cakap, teruskan, jangan give up, sikit je lagi nak sampai. Tapi kadang-kadang lepas dah beberapa jam dalam sehari tu, memang saya dah mula stop banyak kali. Saya dah mula tolak basikal saya kerana dah tak larat dah dengan climbing yang never ending tu. Masa tu walaupun saya dah beli kemah, tapi saya tak berani lagi nak camping. Saya betul-betul tak confident masa tu. Jadi setiap malam, every time bila saya lalu macam kampung-kampung kecil, rumah-rumah orang dekat tepi jalan, saya akan ketuk pintu dan saya akan tanya diorang boleh tak saya tidur dekat rumah diorang, dan saya bayar diorang sikit. Kerana masa tu saya tak banyak duit, dan saya tak mampu nak tinggal dekat hotel semua ni. Jadi setiap malam daripada Ya'an sampailah saya masuk ke Tibet, tiap-tiap malam saya akan tinggal rumah orang dan saya akan bayar dia dengan duit yang sedikit. Dan yang bestnya bila saya buat macam tu, selalunya diorang akan masak untuk saya, diorang akan kasih saya makan free. Tapi diorang ni adalah orang-orang miskin, jadi makanan pun memang tak seberapa. Selalunya diorang akan masak nasi dengan kicap je, itu saja makanan dia. Masa kayuhan saya ke arah Tibet tu jugalah saya dapat satu pengalaman near death experience yang pertama dalam hidup saya. Masa tu saya ingat lagi, saya keluar daripada Kangding. Town tu lebih kurang 2,600 meter daripada paras laut. Jadi masa tu saya start climb ke arah satu mountain pass ni. Nama dia Gongga Pass kalau saya tak silap. Ketinggian dia lebih kurang dalam 4,000 meter. Dan masa saya tengah mendaki di lereng gunung tu, saya lebih kurang dalam 3,000 meter altitude. Masa tu saya masuk dalam lapisan awan. Visibility dia memang betul-betul teruk. Visibility dia saya rasa lebih kurang dalam 10-15 meter je. Lepas tu dah tak boleh nampak apa-apa dah. Memang awan tebal. Jalan tu kecil, dia mendaki, zigzag. Saya masa tu mengayuh dekat belah kanan sekali. Sebelah saya ada satu gaung. Dalam dia lebih kurang dalam 100 meter. Kalau jatuh memang mati. Dan jalan tu jalan tanah dan dia tak ada divider. Memang jalan biasa je. Jadi saya mendaki, lepas tu saya dengar ada bunyi bas datang daripada atas dan datang laju. Dan masa tu saya betul-betul panik pasal bunyi bas tu memang dia tengah macam bawa laju turun bukit, dan saya pula tengah slow mendaki. Dan jalan tu pula kecil. Jadi saya betul-betul ke tepi dekat dengan gaung tu supaya tak nak kena langgar dengan bas tu. Lepas tu makin lama bunyi tu makin dekat. Dan akhirnya beberapa meter daripada saya pun nampak bas tu memang jalan ke arah saya dengan lajunya. Lepas tu saya betul-betul panik. Saya tolak basikal saya betul-betul dekat tepi jalan tu. Dan saya tutup mata. Lepas tu bas tu masa dia lalu, side mirror basikal saya terlanggar sikit dengan badan bas tu. Disebabkan bas tu laju, angin tu macam tolak saya ke tepi untuk jatuh ke gaung tu. Masa tu saya tahan badan dengan basikal saya guna kaki. Dan saya kejam mata masa tu. Betul-betul takut masa tu. Dan masa tu saya fikir, kalau saya mati, memang saya mati dekat sini. Tapi kalau hidup, Alhamdulillah. Bila saya buka mata saya, bas tu dah lalu dah pun. Dan saya sedar yang saya masih lagi dekat tempat yang sama. Saya masih lagi hidup. Saya tarik nafas lega. Betul-betul lega masa tu. Lepas tu saya tak fikir panjang. Saya fikir, okay, saya still hidup. Jalan je lah. Dan saya pun jalan macam biasa balik. Pasal saya tak nak jadi takut. Saya tak nak saya jadi demotivated. Dan saya pun tak hiraukan near death experience saya tu. Dan saya continue kayuh sampailah ke mountain pass tu. Dan itu adalah near death experience saya yang pertama sekali dalam hidup saya. Okey, pendekkan cerita, lepas 11 hari tu saya pun sampai di Tibet, di satu town ni, nama dia Litang. Tempat tu bukanlah betul-betul wilayah Tibet dekat China, tapi masih lagi berada di wilayah Sichuan. Tapi tempat tu dah dikira sebagai Tibet kerana
penduduk kat situ majoritinya adalah Tibetan, bukan lagi orang Cina. Dan masa tu pula saya memang tak boleh nak mengayuh masuk ke dalam Tibet, kerana masa tu kalau kita nak masuk ke Tibet, kita memang kena ada permit, kita kena minta permit, kena ada guide, dan saya tak mampu nak bayar semua tu. Dan bila saya sampai dekat Litang tu, saya pun cari satu guest house dan saya duduk dekat Litang tu beberapa hari untuk merehatkan minda saya nak rehatkan badan saya dah betul-betul penat masa tu. Jadi itulah pengalaman kayuhan pertama saya, mengayuh daripada Chengdu ke arah Tibet, dan saya rasa betul-betul struggle masa tu pasal itu saya punya first time dan saya kena mengayuh kurang daripada 1000 meter altitude di Chengdu hinggalah ke 5000 meter di tanah tinggi Tibet. Jadi perasaan struggle itulah yang membuatkan kayuhan saya yang pertama ni adalah satu pengalaman yang paling nostalgia, yang paling saya akan ingat sampai bila-bila, sebab dia punya thrill tu. Disebabkan tu jugalah lepas dah 5-6 tahun saya mengayuh basikal, at one point saya tukar mode of transportation saya. Saya mula untuk cuba mengembara dengan ski. Saya mula mengembara dengan berkuda, kerana saya nak balik thrill saya yang masa kayuhan saya daripada Chengdu ke arah Tibet tu. Saya ingat lagi masa saya mengembara dengan berkuda dulu, saya belajar untuk naik kuda sebenarnya 2 minit je daripada seorang kawan saya ni. Dia ni orang Kyrgyz. Dia cuma ajar saya macam mana nak kontrol kuda tu je. Dia cakap dekat saya, "Haris, if you want to control the horse, you say, 'Choo!' and the horse will go. If you want to stop the horse, you say, 'Drrr!' and the horse will stop." Sambil tarik tali tu. Lepas tu dia ajar saya macam mana nak gerakkan kuda tu ke kiri dan ke kanan. Just tarik je tali tu. Dan itu saja benda yang saya belajar daripada dia. Lepas tu terus saya mulakan pengembaraan saya dengan kuda tu. Bila saya dah seorang-seorang dekat gunung, bila saya stop, saya baru terfikir, macam mana saya nak ikat kuda ni? Jadi daripada situ saya dapat ingat balik, saya dapat balik dia punya thrill masa saya mengembara dengan basikal yang mula-mula ni, yang daripada Chengdu ke Tibet ni. Video saya yang seterusnya nanti saya akan ceritakan pengalaman saya masa saya mengayuh di tanah tinggi Tibet. Saya rasa itu satu lagi pengalaman yang betul-betul menarik bagi saya, kerana itu adalah saya punya transition daripada saya tak tahu apa-apa, knowledge saya kosong, saya tak pernah dengar pun pasal term bicycle touring ni, hinggalah saya dapat belajar banyak ilmu untuk mengembara dengan menggunakan basikal semasa saya di tanah tinggi Tibet tu. Jadi stay tune, tunggu video saya akan datang nanti. Terima kasih.